Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ialah insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Peristiwa pahit ini tidak mungkin dapat dilupakan. Tragedi ini telah merenggut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969. Ianya merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Pertumpahan darah dan kacau bilau yang dahsyat yang berlaku pada 13 Mei 1969 itu hampir menghancurkan negara. Assalamualaikum, saya Nur Alia Natasha dan hari ini kita akan membincangkan mengenai kelestarian etika, analisis dari aspek cabaran sosial dan kelangsungannya dalam pembentukan negara bangsa Malaysia. Pada zaman sekarang, manusia boleh dikatakan hidup mengikut peredaran zaman. Peredaran zaman ini telah membawa cabaran dalam hidup manusia tersebut dalam memenuhi keperluan kehidupan masing-masing. Zaman moden ini boleh dikatakan lebih kompleks jika dibandingkan pada zaman dahulu. Keperluan, wang asas dan juga wang ringgit telah menjadi pertaruhan hidup mereka. Manusia bagaikan tidak puas dengan apa yang dimiliki oleh mereka sehingga ada kalanya mereka sanggup mempertahankan etika yang telah mereka pegang selama ini. Perkataan etika sering kita dengar dalam kehidupan seharian kita. Perkataan ini sering digunakan dalam kalangan pelajar di sekolah maupun di tempat kerja. Malah ibu bapa juga turut menekankan betapa pentingnya kehidupan beretika ini. Perkataan etika ini adalah daripada bahasa Yunani yang bermaksud watak, dari perkataan ethos. Ia adalah piawaian yang berasaskan perkara yang benar dan salah kepada sesuatu perbuatan atau tingkah laku dalam melaksanakan kewajipan masing-masing. Nilai moral yang menjadi pegangan seseorang atau dalam masyarakat dalam menentukan tingkah laku masing-masing berkait rapat dengan etika. Konsep negara bangsa ini membawa maksud pembangunan sesuatu masyarakat dalam sesebuah negara. Hasrat untuk membentuk pembentukan negara bangsa Malaysia ini telah dizahirkan oleh Tun Dr. Mahathir. Hubung kait di antara kedua-dua elemen etika dan juga pembentukan negara bangsa ini sangat berkait rapat kerana dalam untuk membentuk pembentukan negara bangsa Malaysia ini, sesebuah rakyat di dalam sesebuah negara itu perlulah beretika dalam melakukan sesuatu perkara dan membentuk satu ikatan ketatanegaraan. Saya Nur Afika binti Muhammad Anwar akan membincangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengekalkan nilai moral dan etika yang kukuh. Antara cabarannya adalah kepelbagaian latar kependudukan masyarakat Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, Malaysia sebuah negara bermasyarakat majmuk, kaya dengan budaya dan adat resam serta kaum dan bangsa yang pelbagai. Secara praktis amat sukar menyatupadukan kaum berbeza, agama, budaya dan cara hidup. Dengan kepelbagaian ini juga boleh mengakibatkan berlakunya kurang persefahaman antar sesama bangsa. Hal ini demikian kerana terdapat banyak pendapat dan pandangan mengenai etika dan peradaban yang berbeza. Cabaran yang seterusnya adalah pengaruh media massa. Menurut Abdul Halim Tamuri, masalah keruntuhan akhlak masyarakat terutamanya golongan remaja pada masa kini adalah berada pada tahap yang sangat krisis. Ini disebabkan oleh pembentukan watak. Golongan ini banyak dipengaruhi oleh media massa. Dengan ini, bukan sahaja nilai-nilai budaya yang baik yang semakin hilang dalam kalangan masyarakat, malah ketenteraman negara juga terkesan disebabkan oleh jenayah yang semakin bertambah. Cabaran yang ketiga pula adalah keruntuhan institusi keluarga. Keluarga merupakan satu komponen penting dalam proses pembentukan masyarakat dan seterusnya negara. Tanpa institusi keluarga, kewujudan negara tidak akan sempurna. Institusi keluarga yang telah runtuh akan mendatangkan masalah yang besar kepada amalan nilai-nilai murni remaja kerana mereka kurang mendapat pendedahan mengenai mana satu perkara yang baik dan juga mana satu perkara yang buruk serta kurang mendapat kasih sayang daripada keluarga.
Institusi keluarga yang diterjui oleh ibu bapa wajib memainkan peranan yang utama dalam membentuk akhlak anak-anaknya kerana masyarakat sebenarnya adalah jelmaan daripada set-set keluarga. Cabaran yang terakhir adalah tiadanya sikap bertanggungjawab dalam diri sendiri. Menurut Mukdayal Jan, kerosakan suatu bangsa berlaku apabila kerosakan moral berpunca daripada sikap tidak bertanggungjawab membudaya pada bangsa itu. Aspek tidak bertanggungjawab ini boleh dipecahkan kepada dua, iaitu tanggungjawab terhadap diri dan orang lain dan tanggungjawab terhadap harta benda. Sikap yang tidak bertanggungjawab terhadap orang lain seringkali dikaitkan dengan sikap mementingkan diri sendiri, dan bagi sikap yang tidak bertanggungjawab terhadap harta benda pula berkait rapat dengan merosakkan harta benda awam. Individu yang tidak bertanggungjawab ini akan terus terjerumus ke kancah masalah sosial jika tidak dididik dengan betul. Assalamualaikum, saya Hidayah akan membincangkan kesan keruntuhan moral dan etika di dalam kalangan masyarakat kepada pembentukan negara bangsa. Antara salah satu kesannya ialah diskriminasi antara kaum semakin meningkat. Seperti yang semua sedia maklum, Malaysia merupakan negara yang majmuk yang rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, dan amat penting untuk setiap masyarakat beradab antara satu sama lain. Setiap kaum mempunyai adat dan budaya yang tersendiri yang menjadikan kaum itu unik. Namun, apabila ada segelintir masyarakat yang tidak menghormati dan menghargai keunikan tersebut, inilah yang mencetuskan diskriminasi antara kaum. Kajian yang dibuat oleh Tan Chi Beng mendapati bahawa perbezaan dari segi agama merupakan salah satu faktor berlakunya perbalahan antara kaum. Menurut kajiannya, isu ini timbul kerana orang Islam menganut kepercayaan monoteism, iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang satu, dan menolak kepercayaan kepada pelbagai Tuhan, manakala orang Cina pula berteraskan politism yang menganggap mereka lebih bertimbang rasa kepada penganut agama lain kerana turut mengiktiraf Tuhan-Tuhan agama lain. Orang Cina merasakan ada jurang antara mereka dan orang Melayu Islam kerana beranggapan orang Islam tidak bertoleransi dari segi kepercayaan, menyebabkan sukar untuk mewujudkan interaksi antara dua kaum ini. Dan menurut kajian yang dilakukan oleh Muhammad Azhar pula, beliau menyatakan masih ramai orang Cina yang tidak mengetahui dan memahami nilai budaya dan sistem kepercayaan orang Melayu. Dan begitulah sebaliknya. Kefahaman dan pengetahuan yang cetek tentang nilai budaya dan sistem kepercayaan ini telah mewujudkan stereotip dalam kalangan mereka. Orang Melayu beranggapan bahawa orang Cina pengotor, suka menipu dalam perniagaan dan hanya memikirkan tentang wang dan keuntungan semata-mata, manakala orang Cina pula beranggapan bahawa orang Melayu pemalas, tidak amanah dan suka akan keseronokan. Seharusnya setiap bangsa perlulah bersangka baik dan menghormati kepercayaan dan agama yang diamalkan oleh bangsa lain kerana kita hidup di bawah satu negara. Jika masyarakat saling bertolak ansur dan bertoleransi, sudah tentu isu seperti ini boleh diatasi, dan inilah pentingnya didikan moral dan etika kepada masyarakat supaya dalam merealisasikan pembentukan negara bangsa. Pembentukan negara bangsa merupakan matlamat utama sesebuah negara. Untuk mencapai matlamat tersebut, negara kita perlu memiliki rakyat yang bermoral dan beretika tinggi kerana ia merupakan salah satu kayu pengukur bagi sebuah negara maju. Langkah pertama ialah melalui media massa seperti penyiaran cerita mengenai sejarah Malaysia. Dengan cara ini, ia boleh mengingatkan masyarakat akan sejarah pembentukan Malaysia serta dapat memberi gambaran tentang kesusahan dan keperitan yang dihadapi oleh pejuang terdahulu untuk mempertahankan tanah air. Menurut Abdul Rahim, sejarah penting untuk pembentukan bangsa Malaysia kerana sejarah merupakan asas dalam membentuk elemen perpaduan.
Langkah kedua ialah mengadakan aktiviti rumah terbuka. Budaya rumah terbuka akan memberi peluang untuk kita melihat budaya masyarakat lain. Sebagai contoh, rumah terbuka ketika perayaan Aidilfitri. Kaum bukan Melayu akan melihat bagaimana budaya orang Melayu itu dipengaruhi agama mereka, iaitu agama Islam. Tidak kira dalam apa juga aspek seperti bersalaman, berpakaian maupun makanan. Perkara ini juga akan dipraktikkan apabila orang Islam mengunjungi rumah terbuka bagi agama lain. Jadi di sini secara tidak langsung, rumah terbuka akan mendidik jiwa masyarakat pelbagai kaum di negara ini untuk menerima kepelbagaian budaya yang wujud di Malaysia. Tradisi ini perlu diteruskan dan perlu menjadi contoh kepada generasi baru bahawa negara ini mempunyai cara tersendiri untuk memupuk perpaduan dan keharmonian antara kaum. Peristiwa 13 Mei tercatat sebagai sejarah hitam yang berkaitan dengan hubungan kaum di negara kita. Perbalahan ini berpunca daripada perasaan bongkak dengan kuasa yang ada serta penghinaan terhadap kaum lain. Peristiwa ini menyebabkan sektor keselamatan, ekonomi dan kestabilan politik negara menjadi kucak-kacir. Peristiwa ini sesungguhnya memberi pengajaran kepada kita semua rakyat Malaysia supaya lebih berhati-hati mengawal diri demi perpaduan negara. Jangan sesekali bermain dengan sentimen perkauman dan agama kerana ini merupakan isu yang sangat sensitif. Terdapat beberapa contoh kejadian yang berlaku di Malaysia yang berkaitan dengan isu perkauman. Antaranya ialah kejadian pemandu kereta dipukul selepas membunyikan hon ketika solat Jumaat di Johor Bahru. Selain daripada itu, terdapat segelintir netizen yang mencuba membakar api perkauman melalui media sosial berhubung dengan kes kematian anggota bomba iaitu Muhammad Adib. Susulan daripada insiden rusuhan yang berlaku di Kuil Seri Maha Mariaman. Selain daripada peristiwa ini, terdapat lagi beberapa peristiwa yang ada berkaitan dengan isu perkauman. Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, budaya, agama dan kepercayaan. Perbezaan ini telah membentuk suatu cabaran baru dalam usaha untuk mewujudkan nilai kebersamaan yang beridentitikan Malaysia. Setiap cabaran diikuti dengan kesan yang tersendiri dari pelbagai aspek, terutamanya dari aspek nilai moral dan etika. Oleh itu, semua masyarakat perlu mengaplikasikan beberapa langkah bagi mengatasi setiap cabaran dan kesan ini untuk kelangsungan pembentukan negara bangsa Malaysia. Antara usaha yang boleh dilakukan di musim pandemik 19 ini ialah: pertama, Kementerian Komunikasi dan Multimedia perlu menggiatkan iklan patriotik untuk menaikkan semangat rakyat untuk terus berjuang, terutamanya perjuangan Barisan Hadapan. Konteks perjuangan sekarang bukan lagi perlawanan melawan penjajah, tetapi berjuang melawan virus COVID-19. Kedua, walaupun tiada sambutan kemerdekaan secara besar-besaran seperti tahun-tahun lalu, rakyat Malaysia boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang menterjemahkan semangat kemerdekaan dengan kreativiti masing-masing melalui media sosial. Seperti merekod nyanyian lagu patriotik bersama keluarga ataupun berkongsi video-video yang menaikkan semangat rasa cinta akan negara. Ketiga, tidak menyentuh isu perkauman dan hentikan penyebaran berita palsu di media sosial. Ini kerana sentimen kaum dan agama merupakan isu yang sangat sensitif, yang mana boleh membawa kepada perbalahan yang sangat besar. Sebagai pengguna media sosial, kita perlu mendapatkan kesahihan tentang sesuatu berita sebelum dikongsikan dengan orang lain. Usaha yang keempat ialah menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Walaupun pandemik 19 memberi kesan besar kepada negara, terutamanya dari segi ekonomi, masih ada sudut positif, iaitu mengukuhkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebagai contoh, mereka fashion yang bekerjasama dengan sekumpulan anak muda menjahit set peralatan perlindungan diri PPE untuk diserahkan kepada hospital pada peringkat awal negara berdepan dengan COVID-19. Prinsip kelima rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan harus terus dipegang dan dijunjung tinggi kerana ini merupakan teras kepada pembangunan masyarakat dan negara.
perbincangan tentang pembentukan bangsa Malaysia bukan hanya sekadar di bibir semata-mata. Sebaliknya perlu diaplikasikan secara berterusan dalam realiti sosial melalui interaksi sosial. Hal ini kerana melalui proses interaksi sahajalah masyarakat boleh memahami, menghayati dan menghormati kepelbagaian kebudayaan secara ikhlas dan harmoni. Semangat patriotik yang menjadi tunjang kekuatan pejuang kemerdekaan negara perlu disemai di kalangan rakyat supaya usaha kerajaan dan para pemimpin terdahulu untuk membentuk sebuah negara bangsa Malaysia tidak disia-siakan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.